Rumus ini awak sudah belajar dekat kebarangkalian mudah. So, kebarangkalian mudah maksudnya awak tengok cuma satu kebarangkalian peristiwa saja, iaitu peristiwa A. So, PA adalah probability of A, maksudnya peristiwa A berlaku, kebarangkalian peristiwa A berlaku. NA adalah bilangan peristiwa A per NS ialah bilangan ruang sampel. Kemudian dekat sini untuk kebarangkalian, julatnya adalah daripada sifar sehingga 1. Apa maknanya? Apabila awak dapat PA sama dengan sifar, itu maksudnya peristiwa A tidak akan berlaku. Kalau awak dapat PA sama dengan 1, peristiwa A pasti akan berlaku ataupun confirm berlaku. Sebab itu, bila awak kira membuat pengiraan untuk kebarangkalian, jawapan kamu dia dalam bentuk pecahan. So, contohlah awak akan dapat 3/4. So, kalau 3/4 ini, kalau awak tukar dalam bentuk perpuluhan, awak dapat sifar perpuluhan 75. Dia macam itu. Awak tidak akan dapat lebih daripada 1. Okay, so untuk rangsangan minda 3, awak tengok muka surat 248 kalau ada buku teks. So, tujuan rangsangan minda ini adalah untuk membuat dan menusahkan konjektor tentang rumus kebarangkalian peristiwa bergabung. Langkah aktiviti: lambungkan sebiji dadu adil dan sekeping duit shilling secara serentak. Okay, lengkapkan jadual di bawah dengan mencatatkan semua kesudahan yang mungkin. Dia kata semua kesudahan yang mungkin, dan dadu kita tahu ada 6 permukaan. So, nombor dekat atas dadu itu adalah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Manakala untuk duit shilling, kita ada 2 permukaan iaitu angka yang ada nombor duit. Kalau 50 sen, dia letak 50 sen. Ini adalah angka, dan gambar dekat belakang dia. So, kalau dia kata kesudahan, kita partnerkan dia. Contoh dekat sini, kalau kita lambung dadu, kita dapat 1. Kemudian kita dapat angka. So, kesudahan yang kita dapat adalah 1 angka. So, dekat sini dia kata A. So, 1 A. So, itu adalah kesudahan yang pertama. Kita akan dapat 1 A. Kalau kita lambung, kita dapat dadu 1. Kemudian kita dapat duit shilling, gambar. So, kesudahan yang kita dapat adalah 1 G ataupun 1 gambar. So, ini berterusan sampai awak dapat semua ruang sampelnya. So, 2. Kalau kita dapat dadu 2, duit shilling A, kita akan dapat kesudahan 2 A. Lepas itu, kalau kita dapat dadu 2, duit shilling, gambar, kita akan dapat 2 G. Ini adalah kesudahan yang mungkin. Okay. Kemudian, kalau dadu 3, duit shilling, angka, kita akan dapat kesudahan 3 A. Kalau dadu 3, kalau duit shilling, gambar, kita akan dapat kesudahan 3 G. Okay, ini awak buat sampai habis. So, ini maksudnya, ini adalah semua kesudahan yang mungkin. So, ini dipanggil sebagai ruang sampel. Seterusnya adalah soalan. Okay, ini adalah untuk soalan A. Nyatakan ruang sampel bagi ujian di atas. Okay, tadi awak sudah senaraikan, awak sudah tulis di dalam jadual. So, bila awak sudah tulis di dalam jadual macam ini belum lagi jawapan akhir untuk ruang sampel kamu. Belum jawapan akhir ya. Jawapan akhir kamu dia minta nyatakan. So, awak tulis semua jawapan kesudahan yang mungkin ini dalam bentuk tata tanda set. Ini baru jawapan akhir. Okay? Ini baru jawapan akhir. Awak tulis dalam bentuk tata tanda set 1A, 1G, 2A, 2G, 3A, 3G dan seterusnya sehingga 6A, 6G. So, untuk soalan
B. Nyatakan kebarangkalian dengan menyenaraikan semua kesudahan bagi peristiwa bergabung di bawah. So, untuk soalan ini dia minta awak menyenaraikan. Okey. 1. Mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. So, bila dekat sini dia bagi syarat. Ada 2 syarat. Syarat yang pertama ialah nombor genap dekat dadu dan angka dekat shilling. So, kita tengoklah nombor genap dan angka. So, dekat sini dia minta dan. Kalau dia kata dan, maksudnya dia mesti ada dua-dua. Ciri dua-dua syarat yang dia minta. So, kita carilah di dalam ruang sampel kita di mana ada nombor genap dan angka. So, ini ada nombor genap dan angka. So, ini nombor genap gambar. So, ini bukan. Okay, walaupun ini ada 2, ini bukan yang kita nak. Sebab yang kita nak adalah angka. Okay, so kita cari. So, kita dapat 4A dan kita dapat 6A. Kita cek semua. Bila dah dapat, soalan minta senaraikan. So, inilah peristiwa yang soalan minta. Yang soalan minta, kita labelkan sebagai A. Terpulanglah, saya lebih selesa label sebagai A. Dalam rumus pun guna A kan. So, kita letak dalam tata tanda set 2A, 4A dan 6A. Okay, ini baru kita senaraikan kesudahan. Kemudian, dia minta lagi kebarangkalian. So, bila kita minta kebarangkalian, rumus yang kita ada cuma satu untuk kebarangkalian setakat yang awak sudah belajar, iaitu PA, kebarangkalian peristiwa A berlaku, sama dengan NA, bilangan peristiwa A per NS, bilangan ruang sampel. So, dekat sini, kita dapat A, kita ada. So, NA kita adalah 3. 1, 2, 3. Kemudian NS, kita cari dekat atas sini. Kita carilah dekat ruang sampel kita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, NS kita ada 12. So, kita gantikan saja ke dalam rumus 3 per 12. Kemudian, kalau awak nak biarkan jawapan dia macam ini saja pun diterima ataupun lebih molek. Kalau awak nampak dia boleh dipermudahkan, awak permudahkan. So, ini adalah sifir 3. So, kita akan dapat 1 per 4. Okay, ini adalah kebarangkalian untuk peristiwa bergabung yang kita dapat. Iaitu peristiwa kita adalah mendapat nombor genap dan mendapat angka. So, ini adalah untuk soalan 1. Untuk soalan nombor 2, dia minta awak mendapat nombor perdana dalam lambungan dadu dan gambar dalam lambungan shilling. Soalan dia masih sama. Dia minta awak senaraikan semua kesudahan untuk mendapat nombor perdana dan gambar. Okay, so untuk nombor perdana, apa maksudnya adalah nombor yang hanya boleh dibahagikan dengan dirinya sendiri dan satu sahaja yang boleh dibahagikan. Okay, so awak mesti ingat nombor perdana dia bermula dengan 2. Okay, 1 bukan nombor perdana. Okay, so bila dia mula dengan 2, so kita tengoklah dekat 2. Nombor perdana dan gambar. So ini nombor perdana? Bukan. Ini nombor perdana? Bukan. Nombor perdana? Ya. Tapi kita nak nombor perdana dan gambar. So, ini pun bukan. Ini adalah yang kita nak. Nombor perdana, gambar. 3 nombor perdana? Ya. Tetapi gambar? Bukan. Ini adalah angka. So, yang ini adalah nombor perdana dan gambar. So, 4 bukan nombor perdana, 5. Kita tengok. So, yang ini
Bukan yang ini kita nak. 6 bukan nombor perdana. So ingat lagi masa mendengar rendah, cikgu awak cakap kalau awak susah nak faham sangat maksud nombor perdana itu, hafal. Okay, hafallah sekurang-kurangnya sehingga 20. 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19. Hafallah yang itu. Okay, sekurang-kurangnya. Kalau boleh hafal sampai 50, lagi bagus. Kalau awak faham, itu yang terbaik. Okay. So, dekat sini dia minta kita senaraikan. So, kita senaraikanlah apa yang kita dapat tadi. Saya letak sebagai peristiwa A. A ini adalah peristiwa untuk mendapat nombor perdana dan gambar. So, saya dapat 2G, 3G, 5G. So, kita cari kebarangkalian. Untuk cari kebarangkalian, rumus yang awak sudah belajar setakat ini cuma ini sahaja. So, dekat sini, NA, kita ada 3. Okay. NS, kita sudah kira tadi, kita ada 12. So, kita gantikan nilai ke dalam rumus 3/12. So, bila awak tengok, dia boleh dipermudahkan, permudahkan. So, awak akan dapat 1/4. Okay, ini adalah untuk peristiwa bergabung, mendapat nombor perdana dan gambar. Betul, gambar. Okay, untuk soalan 3 pula, mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. Soalan ini masih sama, dia minta kita senaraikan. Kurang daripada 3, so bila dia kata kurang daripada 3, kita cuma ada, saya rasa soalan ni saya salah buat lah. Dan angka. Okay. So, kita tengok. So, untuk nombor yang kurang daripada 3 adalah 1 dan 2. Lepas itu, angka, maksudnya 1A dan 2A. Yang ini saya salah buat. So, dia minta kurang daripada 3 kan. So, 3 tak boleh ambil. Okay, yang ini saya salah buat. Malam tadi saya buat, ngantuk kot. Okay, so yang ini kita cuma ambil 1A, 2A. Sebab dia kata yang kurang daripada 3. So, 3 tak termasuk. So, dekat sini, kita akan dapat NA adalah 2 dan NS adalah 12. Okay, kita senaraikan, gantikan dalam rumus. Kita akan dapat 2/12. Okay. Kita permudahkan 1/6. Kita boleh permudahkan. Kalau dia tak boleh permudahkan, biarkan. Kalau boleh, permudahkan. Okay, kita tengok soalan C pula. Untuk soalan C ni dia baru. Dia baru bagi awak. Hitung hasil darab kebarangkalian. Dekat sini dia kata, hitung hasil darab kebarangkalian. Peristiwa kita adalah mendapat nombor genap dalam lambungan dadu dan angka dalam lambungan shilling. So, bila dia kata hitung hasil darab, kita tengok dua peristiwa. Peristiwa yang pertama adalah nombor genap. Ini adalah peristiwa yang pertama. Dan ini adalah peristiwa yang kedua kita untuk mendapat angka. So, kita buat satu per satu. So, untuk dadu, kita dapat nombor genap. Dadu ada 6 permukaan. Nombor genap yang kita dapat adalah 2, 4 dan 6 dekat dadu. Kemudian untuk ruang sampel, dia ada 6 permukaan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian rumus kita masih sama, iaitu P, A sama dengan NA per NS. So, A kita dekat sini, NA kita dapat 3. Kemudian NS kita dapat 6. So, 3/6. Untuk peristiwa mendapat nombor genap. Kalau boleh dipermudahkan, permudahkanlah. So, permudahkan kita dapat 1/2. Kemudian kita tengok pula kebarangkalian mendapat angka dekat duit shilling. So, untuk saya letak sebagai peristiwa B. Sebab ada dua peristiwa. Okay, so peristiwa yang kedua saya letak B.
So, untuk mendapat angka, angkalah angka sahaja. So, untuk duit shilling, kita ada dua ruang sampel iaitu angka dan gambar. So, dekat sini, NB kita dapat 1, NS kita ada 2. So, kita tuliskan saja, ganti ke dalam rumus, dapat terus 1/2. Okay, ingat soalan asal dia tadi, hitung hasil darab. So, bila dia kata hasil darab, maksudnya kedua-dua jawapan ini, okay, dekat sini saya silap. Okay, dekat sini adalah PB, bukan PA. So, bila dia kata hasil darab, kita darabkanlah kedua-dua kebarangkalian ini tadi. So, maka hasil darab kebarangkalian untuk mendapat nombor genap dan angka ialah PA darab PB. So, PA darab PB, PA tadi 1/2, ini PA kita, dan PB pun 1/2. Kita darabkan, dapatlah 1/4. So, untuk soalan C2, soalan yang sama iaitu nombor perdana dan gambar. So, kita carilah nombor perdana. Nombor perdana, A adalah peristiwa mendapat nombor perdana dan B adalah peristiwa mendapat gambar. Nombor perdana cuma 2, 3, 5 yang ada dekat dadu. Dadu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, masih sama juga dekat sini. NA kita dapat 3 dan NS kita dapat 6. Gantikan saja ke dalam rumus. 3/6. Kalau boleh dipermudahkan, awak permudahkan akan dapat 1/2. So, dekat sini kita cari pula kebarangkalian untuk mendapat gambar. Untuk ruang sampel dekat duit shilling, kita ada angka dan gambar. Peristiwa B kita adalah gambar untuk mendapat gambar sahaja. So, dekat sini bukan PA, PB. Peristiwa untuk mendapat nombor bergambar adalah 1/2. Sebab NB kita dapat 1, NS kita dapat 2. So, dapatlah hasil darab kebarangkalian untuk peristiwa mendapat nombor perdana dan gambar ialah PA darab PB. PA adalah 1/2, PB adalah 1/2. So, kita darabkan, dapatlah 1/4. Mendapat nombor yang kurang daripada 3 dalam dadu dan angka dalam shilling. Yang ini pun salah juga sebab saya copy paste daripada soalan B tadi. So, dekat sini adalah untuk mendapat nombor yang kurang daripada 3. So, 2 ini tak termasuk. 3 tak termasuk. So, A adalah 1 dan 2 sahaja. Dadu kita adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. So, NA ada 2. NS ada 6. Kita akan dapat dekat sini 2/6. So, kita akan dapat dekat sini 1/3. Kalau boleh dipermudahkan, permudahkan. Okay, itulah pentingnya hafal sifir. Itulah pentingnya hafal sifir. Supaya awak boleh pemudahkan, awak boleh faktorkan, awak boleh kembangkan. Seterusnya soalan B pula. Seterusnya peristiwa B untuk mendapat angka. Kita cuma dapat angka sajalah. Untuk duit shilling, kita ada angka dan gambar. So, dekat sini, peristiwa B adalah 1/2. NB 1, NS 2. Dapatlah 1/2. Maka hasil darab kebarangkalian untuk mendapat nombor yang kurang daripada 3 dan angka PA darab PB. So, PA tadi adalah 1/3. PB adalah 1/2. So, yang ini saya salah buat. 1/3 darab 1/2, awak akan dapat 1/6. Sama jawapan dengan soalan B3 tadi. Okay. So, dekat sini kita tengok perbandingan. Okay. Ingat apa tujuan kita tadi adalah untuk membuat dan menentusahkan rumus. Okay. So, kita buat saja ikut arahan dia. Yang pertama tadi, bila kita
Soalan A, mendapat nombor genap dan lambungan dadu. Lepas itu angka dalam lambungan shilling. Bila kita senaraikan, untuk soalan A tadi adalah kita main senaraikan. Bila kita senaraikan, kita dapat 1/4 juga. Kemudian untuk soalan B tadi adalah dia kata hitung hasil darab. So bila kita hitung hasil darab untuk peristiwa mendapat nombor genap. Lepas itu kita hitung peristiwa untuk mendapat angka. Bila kita darabkan kedua-dua peristiwa itu, kita pun dapat 1/4. Okey, kemudian kita tengok soalan 2. Mendapat nombor perdana dan gambar. Bila kita senaraikan tadi, kita pun dapat 1/4 juga. Kemudian bila kita guna kaedah hitung hasil darab, so untuk peristiwa nombor perdana, kita darabkan dengan peristiwa mendapat gambar. So kita dapat 1/4 juga. Okay, so untuk soalan yang ketiga, nombor yang kurang daripada 3. So yang ini sebenarnya tadi silap. Okay, 2/12. So dapatlah 1/6. Saya nak recall balik saya punya slide tadi. Kemudian, kalau kita hitung hasil darab, kita cari peristiwa yang kurang daripada 3. Kemudian, kita cari peristiwa untuk dapat angka PA darab PB. So, dekat sini tadi, nombor yang kurang daripada 3 adalah 1/3. Kemudian, untuk dapat angka 1/2, jawapan akhir kita 1/6. Bila kita guna kaedah senaraikan, kita dapat 1/6. Bila kita guna kaedah hasil darab, kita dapat 1/6 juga. So, dekat sini, kita boleh buat kesimpulan sebenarnya. Okay, bila kita senaraikan, kita dapat jawapan yang sama dengan bila kita guna hasil darab kedua-dua peristiwa. So, dapatlah kita buat kesimpulan. So, kesimpulan daripada aktiviti tadi, kebarangkalian persilangan dua peristiwa A dan B yang tak bersandar adalah sama dengan hasil darab kebarangkalian A dan kebarangkalian B. So, secara umumnya, kita boleh buat generalisasi. Hukum pendaraban kebarangkalian ialah P, A dan B sama dengan P persilangan PA persilangan B. Okey, yang ini awak sudah belajar dekat set. Kalau A persilangan B, maksudnya dekat sini. Contoh ini A dan ini B. Peristiwa yang kita nak, yang di tengah-tengah ini. Maksudnya dia mesti ada A, dia mesti ada B. Sebab itu kita guna persilangan. So, dapatlah kita buat kesimpulan PA darab PB. Okay, so itu kesimpulan yang kita boleh buat. So, maksudnya daripada kaedah yang awak sebelum ini belajar, menyenaraikan, awak senaraikan semua kesudahan. Lepas itu, awak kira kebarangkalian. Ini cara yang sebelum awak belajar kaedah pendaraban ini. Selepas awak dapat hukum pendaraban kebarangkalian, awak dapati peristiwa A didarab dengan peristiwa B, kita terus dapat jawapan yang sama. Maksudnya ini adalah shortcut. Kalau senaraikan kan panjang. Okey. So, dekat sini, contoh. Sebuah kotak F mengandungi 7 keping kad berlabel dengan huruf P, A, M, E, R, A, N. Dan sebuah kotak G mengandungi 5 keping kad berlabel dengan nombor 3, 5, 6, 8, 11. So, dekat sini situasinya kita ada 2 kotak. So, ini adalah kotak yang pertama. Okey. Kotak yang kedua, kita ada 3, 5, 6, 8, 11. Ini adalah kotak G dan ini adalah kotak F. Okey, kalau awak tidak macam tak boleh imagine dia dalam bentuk ini, awak lukis. Kadang-kadang kalau lukis lagi nampak kan. Okey, so soalan dia, sekeping kad dipilih secara rawak dari kotak F dan kotak G masing-masing.
tentu sahkan konjektor rumus kebarangkalian untuk mendapat huruf P dan nombor genap dengan menyenaraikan semua kesudahan yang mungkin. Okay, so bila dia minta tentu sahkan, maksudnya awak cuba buat macam yang kita buat dekat rangsangan minda tadi. Kita ada dua cara. Cara yang pertama ialah menyenaraikan kesudahan. Dan cara yang kedua adalah dengan menggunakan hukum pendaraban. So, bila kita guna menyenaraikan kesudahan, kita dapati untuk dapat P dan nombor genap, kita cuma ada P dan nombor genap kita adalah 6, 8. Okay, so kita dapatlah untuk peristiwa A, so P6, P8. NA, bilangan peristiwa A adalah 2. So, untuk mencari NS, bilangan ruang sampel, awak boleh senaraikan semua ruang sampel. Maksudnya, awak senaraikan P3, P5, P6, P8, P11. So, dekat situ ada 5 sudah. Ataupun, awak sudah belajar shortcut di awal-awal bab hari itu. Untuk mencari ruang sampel, kita ada rumusnya. NS, ini adalah ruang sampel, sama dengan NF darab NG. Maksudnya dekat sini, bilangan dekat kotak F darab bilangan dekat kotak G. Untuk kotak F, kita ada 7. P 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita ada 7 dekat kotak F. So, darabkan dengan dekat kotak G, 1, 2, 3, 4, 5. So, kita dapat ruang sampel kita adalah 35. So, rumus kita masih sama. NA, NS. Kita dapatlah 2/35. Okay, so dekat sini ada rumus yang awak sudah belajar juga. Kalau awak nak senaraikan pun boleh juga. Okay. Kalau awak nak senaraikan, contohnya awak senaraikan P3, P5, P6, P8, P11. Awak senaraikan A3, A5, A6, A8, A11. Senaraikan lagi M3, M5, M6, M8, M11. Boleh senaraikan sampai habis. Sama juga, awak akan dapat juga 35 untuk bilangan sampel. Okay, kalau awak tidak hafal rumus ini. Okay, rumus ini dia tidak bagi ya. Dia tidak bagi. Rumus dia NS sama dengan NA darab NB. Sama macam yang P tadi. Okay, so kita tengok juga untuk hukum pendaraban. Okay, soalan minta tentu sahkan konjektor. So, maksudnya kita mesti buat kedua-dua ini. Kita nak tengok jawapan kita sama atau tidak. So, untuk hukum pendaraban, peristiwa A adalah untuk mendapatkan huruf P dalam kotak F. Peristiwa B adalah untuk mendapatkan nombor genap. So, untuk mendapatkan P dalam kotak F, P cuma ada 1. Dapatlah dekat sini 1/7. Mana dapat 7? Di dalam kotak F kita ada 7 benda. Dalam kotak F kita ada P, A, M, E, R, A, N. So, NS ada 7. Sebab itu kita dapat 1/7. Kemudian untuk peristiwa B adalah nombor genap dalam kotak G. So, nombor genap kita ada 2 sahaja, iaitu 6 dan 8. Okey, kalau awak nak senaraikan, nombor genap kita adalah 6 dan 8. So, bilangan B ada 2. Kemudian dalam kotak G, kita ada 5 nombor. So, NS sama dengan 5. So, dapatlah 2/5 untuk peristiwa B. Kemudian, hukum pendaraban.
So, kalau hukum pendaraban, kita darabkan PA darab PB. So, PA darab PB, 1/7 darab 2/5. Awak akan dapat jawapan yang sama, iaitu 2/35. So, bila kita dah buat guna kaedah menyenaraikan kesudahan dan hukum pendaraban, kita dapati jawapan kita adalah sama. 2/35, 2/35. So, dapatlah kita buat kesimpulan bahawa kedua-dua kaedah menghasilkan jawapan yang sama. Yang ini perlu tulis ke tidak? Perlu, sebab soalan minta tentu sahkan konjektor. Kalau awak cuma berhenti setakat 2/35, 2/35 itu awak belum sahkan lagi. Okay? Macam mana awak nak sahkan? Awak tulis kesimpulan macam ini. Okay? Saya dah sahkan. Bila saya guna kaedah menyenaraikan dan bila saya guna kaedah hukum pendaraban, kedua-dua jawapan saya dapat sama. So, itulah awak sahkan. Okay, ini untuk menentu sahkan. Kesimpulan. So, untuk kesimpulan yang awak belajar hari ini tadi cuma satu sahaja, iaitu hukum pendaraban. So, untuk hukum pendaraban, peristiwa bergabung saling tak bersandar. Kita dapat PA dan B sama dengan PA persilangan B. P ini adalah kebarangkalian peristiwa. Kita dapat PA darab PB. Kebarangkalian peristiwa A darab kebarangkalian peristiwa B. Yang ini adalah lanjutan daripada apa yang awak sudah belajar sebelum ini. Kalau kaedah yang sebelum ini dekat kebarangkalian mudah, awak belajar main senaraikan. Kita senaraikan semua kesudahan. Sebab itu langkah kerja awak ada panjang sikit. So dekat sini dia upgrade, dia ada hukum pendaraban. Ini rumus ini tak diberi ya. Saya bagi tahu lagi sekali. Rumus ini tak disediakan di dalam exam.